Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, ni adalah lift. Okay, tapi sebelum kita start benda ni, cikgu nak tanya satu soalan lah. Okay, pada pengalaman, kalau ikut pengalaman korang lah naik lift. Okay, cikgu rasa semua orang pernah naik lift. Tapi kalau ikut pengalaman korang lah, okay, kalau kita naik lift ke tingkat atas, kalau kita naik lift ke tingkat atas, badan kita rasa lagi berat ke badan kita rasa lagi ringan ke tak ada beza pun? Pada pengalaman korang lah. Okay, unless dah lama tak naik lift. Okay, kalau korang tengah naik lift, dia naik ke atas, apa perasaan korang? Gitu perasaan kan? Okay, so kalau siapa yang lupa tu nanti bila dah ada masa, ada peluang dia cari lift, try naik. Okay, perhatikan bila dia naik ke atas, korang akan rasa lebih berat. Okay, bila korang naik ke atas, korang akan rasa lebih berat. Kenapa? Kejap lagi kita akan tengok. Okay, kalau kita turun ke bawah pula, kita akan rasa lebih ringan. Okay, bila kita turun ke bawah, kita akan rasa lebih ringan. So, rasa berat, rasa ringan semua ni ada sebab. Okay, jadi sekarang ni, okay, ringkasan dia macam ni. Cikgu nak ajar sesuatu. Okay, katakanlah ada orang ni. Okay, sekejap ni adalah lift. Okay, ni adalah lift. Lepas tu kan, tak tahu kenapa tapi dekat dalam lift tu ada penimbang berat. Terima je lah. Okay, dalam lift tu ada penimbang berat. Okay, so sekarang ni ada orang tu dia duduk dekat atas lift ni lah. Dan tak tahu kenapa dia berdiri dekat atas penimbang berat. Okay, so cerita ni tak logik lah. Tapi bayangkan ada orang dia berdiri dekat atas penimbang berat. Okay, dan duduk dekat dalam lift. Okay, katakanlah orang ni dia punya jisim adalah 50 kg. Katakanlah jisim dia 50 kg. Okey, daripada 50 kg, 50 kg ni adalah jisim kan? Mass. Cuba daripada jisim ni tukarkan kepada berat. Daripada jisim, cuba tukarkan kepada berat. Okay, Lalita, very good. Danish, bagus. Farish betul, Amar betul. Okay, Najihah betul, Syira betul. Alright, so daripada jisim tukar kepada berat, kita akan darab dengan graviti. Okay, so kalau kita pakai graviti 9.81, kita akan dapat, okay, formula untuk berat ni kepada siapa yang tak tahulah. Okay, cikgu bagi tahu formula untuk berat, W adalah M darab dengan G, di mana M adalah 50, graviti adalah 9.81. Okay, so bila kita darab, kita akan dapat 490.5. Tapi jangan lupa sekarang unit dia adalah Newton. Sebab berat adalah sejenis daya. Jadi sekarang ni berat dia adalah 490.5 Newton. Okay, so daripada situ, daya ke bawah adalah 490.5 Newton. Kenapa? Sebab berat dia. Okay, so setakat ni 1 sampai 5 kat mana kita? 1 tak faham, 5 faham. Kita kat mana pasal berat? Screenshot pun boleh. Laju sikit. Tak, sekejap lagi kita akan ulang kali-kali benda ni. Jangan risau. Okay, sekejap lagi kita akan ulang balik situasi yang lebih kurang sama. Okay, jangan risau pasal tu. Okay, so sekarang ni bila kita, korang kena faham sekarang ni ada lagi satu daya. Okay, kita ada satu lagi benda ni kita panggil dia R. Okay, so R ni simbol untuk tindak balas normal. Okay, R ni adalah tindak balas normal ataupun normal reaction. Okay, apa maksud benda ni? Okay, contoh cikgu bagi korang satu situasi. Katakanlah korang sedang duduk. Katakanlah korang tengah duduk atas kerusi. Katakanlah korang tengah berdiri dekat atas lantai. Bila korang berdiri atas lantai, adakah korang tenggelam? Ke berdiri je lah atas lantai? Korang berdiri je ke atau korang tenggelam?
Okay, adakah berdiri saja atau tiba-tiba je macam dah masuk kat dalam lantai? Berdiri je lah kan, tak ada tiba-tiba tenggelam ke apa kan? Okay, settle. So korang just berdiri. Jadi kita ada berat. Tapi kenapa kita tak tenggelam? Padahal daya ke bawah. Sebab ada satu daya yang macam lawan. Okay, bukanlah dia lebih kepada macam kalau tak korang tenggelam lah. So mesti ada benda yang tolak balik korang ke atas kan. So itu kita panggil R. Okay, so senang cerita dia adalah pasangan kepada W. So kalau ada W mesti ada R. Kalau ada W dekat atas lantai ni mesti ada R ke atas. So dalam kes ni kalau ada W mesti ada R. Nama dia adalah tindak balas normal ataupun normal reaction. Okay, sekali lagi bila ada orang, objek, benda tak kisahlah dekat atas lantai atau permukaan dia ada W. Mesti ada satu lagi yang melawan ataupun komplement dia, okey, arah yang berbeza dan kita panggil dia sebagai R. Okey. So, dalam kes ni kita ada W, kita ada R. Okey, sekarang ni kita move on kejap. Okay. Dia balik kepada tadi. Ini adalah penimbang. Jadi sekarang ni ke bawah tadi apa nama dayanya? Ataupun apa simbol dayanya kalau ke bawah? Kalau ke bawah. Kalau ke bawah dia adalah W. Bagus. Okay. Kalau dalam lift ke atas okay, yes, dia adalah R, tindak balas normal. Okay, bagus. Settle dekat situ. Sekarang kita tengok balik slide tadi. Okay, jadi kalau korang tengok sekarang dah ada huruf R. Kita dah kenal dah R tu apa, W tu apa. Okay, so sekarang ni bila kita memecut ke atas, formula dia akan jadi R sama dengan W tambah MA. Okay, so sekarang ni apa yang cikgu nak cakap sekarang, kenapa kita rasa lebih berat? Sebab R ni adalah bacaan pemberat ni. Okay, R ni nilai dia sama dengan bacaan pemberat. Okay, jadi sekarang ni tadi kita dah tahu R tu adalah daya tindak balas normal. Ini kita dah tahu tadi kan, R adalah daya tindak balas normal. Pada masa yang sama, sekarang cikgu nak bagi tahu lagi satu, R ni juga adalah bacaan pemberat. Okay, jadi kalau soalan kata berapakah daya tindak balas normal, maksudnya dia suruh cari R. Kalau soalan kata berapakah bacaan pemberat, maksudnya dia suruh cari R juga. Okay, jadi macam mana nak cari R dalam situasi yang berbeza? Kita ada 3 situation kat sini. Okay, untuk yang ni cikgu cadangkan korang tulis dulu. Kalau rasa macam tak tahu tulis dulu. Ataupun kalau rasa tak ingat tulis dulu. Okay, kalau dia memecut ke atas, formula dia akan jadi R sama dengan W tambah MA. Okay, kalau dia bergerak secara seragam ataupun at rest, pegun, R dia sama dengan W. Kalau dia ke bawah, R dia sama dengan W tolak MA. Okay, formula ni tak apa. Kalau tak hafal hari ni pun nanti boleh hafal. Okay, tulis sahaja dulu supaya lepas ni bila buat soalan dia senang nak tengok balik. Okay, kalau dah tulis cakap kat cikgu. Okay, kalau rasa macam dah ramai tulis tu bolehlah cikgu proceed. Tak salin banyak-banyak, just macam kalau dekat atas dengan pecutan, screenshot pun boleh juga asalkan kejap lagi senang untuk tengok balik. Okay, so sekarang ya Farish, betul, MA tu mass times acceleration, very good. Okay, so sekarang cikgu tukar, kita tengok dekat sini, situation baru. Okay, sekarang kita try tengok
kenapa ada yang rasa berat, ada yang rasa ringan, ada yang tak rasa beza apa-apa. Okay, sekarang ni ini adalah lift. Okay, ni adalah lift, lepas tu kan ni adalah penimbang. Okay, so sekarang ni orang yang sama berdiri kat sini. Okay, so sekarang ni katakanlah orang ni dia 100 kg. Orang yang sama so senang kira 100 kg. Okay, jadi dalam situasi yang pertama, bayangkan okay, dia memecut ke atas. Okay, dalam situasi nombor 1 ni dia accelerate upwards. Okay, di mana acceleration dia adalah 2 ms negatif 2. Okay, cikgu nak tanya, kalau memecut ke atas, formula kita nak pakai apa? Apakah formula bila memecut ke atas? Okay, so bila memecut ke atas, formula kita adalah R sama dengan W tambah MA. Okay, kalau soalan kata berapa bacaan penimbang, what is the reading on the balance, kita tengah cari siapa sebenarnya, R ke W ke M ke A? Kalau soalan kata apakah bacaan penimbang, kita tengah cari apa sebenarnya, R ke W ke M ke A? Okay, very good. Kita tengah cari R kan? Okay, itu yang kita kata tadi. R tu adalah sama dengan bacaan penimbang. Okay, jadi bila kita minta bacaan penimbang, sebenarnya soalan tu tengah minta kita cari R. Okay, ataupun perkataan lain yang dia kata berat ketara, apparent weight. Itu pun R juga. Okay, cikgu tambah lagi satu. Kadang-kadang dia tulis apparent weight. Maksudnya apa yang dia rasa, berat yang dia rasa. Okay, berat ketara. Okay, bukan berat sebenar. W ni yang sebenar. Okay, jadi sekarang ni soalan kata berapa bacaan penimbang. Jadi kita tahulah kita nak cari R. So R adalah, okay, berapa W untuk orang ni? W tu berat sebenar. So berapa W dia? Ingat W tadi tu berat sebenar. Jadi berapakah W kalau orang ni 100 kg? Okay, awal-awal tadi kita dah try formula untuk W adalah mg. So W adalah mg. Okay, di mana M adalah 100, G adalah 9.81. Okay, siapa yang tulis 10 pun saya dapat jawapan kan? Okay, tapi cikgu guna 9.81 So dapatlah 981. Jadi kita tahu berat dia adalah 981 Newton. Tambah dengan M. Okay, berapa M dalam cerita ni? Berapa M dalam cerita ni? M tu adalah jisim. Berapa dia punya M? Okay, so M dia adalah 100 sebab M tu yang kg. Okay, berapa dia punya A? Okay, A tu pecutan berapa dia punya pecutan? Kira celah mana datang lagi 2? Okay, so 2 lah kan? So kira jap berapa dia punya R? Okay, kalau tekan kalkulator, kita akan dapat 1181 Newton. Inilah dia yang cuba cikgu nak sampaikan. Tapi awak kan tadi awal-awal cikgu ya. Okay. Kan tadi awal-awal cikgu tanya, okay, bila kita naik dekat dalam lift, kalau kita naik lift tu naik ke atas, kita rasa apa? Kita rasa berat kan? Inilah buktinya, sebenarnya orang ni berat dia 981 je. Tapi tiba-tiba bila dia naik lift,
Dia rasa macam dia 1181. Bacaan atas penimbang pun 1181. So maksudnya bila dia dekat dalam lift yang sedang memecut ke atas, dia akan rasa lebih berat. Inilah buktinya menggunakan formula R sama dengan W tambah MA. Okay, so jom kita try yang gambar nombor 3 dulu. Tiba skip. Kita skip ke gambar nombor 3 kejap. So gambar nombor 3 ni, okay, kita ada orang ni dia 100 kg juga. Okay, orang yang sama je sebenarnya. Okay, tapi tiba-tiba dia tekan lift untuk turun ke bawah dan lift tu memecut. Lift tu memecut, dia turun ke bawah. So bila dia turun ke bawah, katakanlah pecutan dia masih lagi 2 ms negatif 2. So kalau soalan kata kira berapa berat ketara, calculate dia punya apparent weight. Kita tengah cari apa? R ke W ke M ke A? Okay, kita tengah cari R. Ingat berat ketara daripada tadi kita buat, kita cari R. Okay, berat ketara ataupun bacaan penimbang adalah R. Okay, so dekat sini W ada, MA ada. Kita nak buat apa ni? Tambah ke tolak? Okay, tolak lah. Gitu. Alright, so bila kita tolak, R sama dengan W tolak MA. Cuba buat sampai habis. Berapa jawapan akhir kita? Terus jawapan akhir. Okay, Swita betul, Amar betul, Mizan betul, Fakihah betul, Brandon, Nisa, Husna. Okay, ada orang yang cikgu macam terskip, bukan sengaja tau, tapi sebab dia gerak dengan laju. Okay, Syira betul, Amni betul. Lalita, tekan kalkulator tu elok-elok sikit. Tambah ke tolak tu. Amanda betul. Tasha betul. Cikgu assume nama awak Alia. Tapi nama macam ejaan macam gepak sikit. Okay, Rabiatul betul, Ellie betul. Okay, so sekarang W kita sama macam tadi 981, tapi kali ni dia tolak 200, bukan tambah dah, dia tolak. Jadi dapatlah 781 Newton. Inilah buktinya bila kita turun. Okay, bila kita turun kita rasa lagi ringan. Okay, macam tu. Okay, kalau korang rasa macam susah nak hafal formula, contoh. Okay, di antara benda yang kita boleh bayangkan adalah kalau turun lift kita rasa ringan. So kalau nak dapatkan nilai yang lebih kecil, kita akan tolak. Okay, bila kita naik lift, kita akan rasa lebih berat. Jadi nak dapatkan nombor lagi besar kan? So nombor lagi besar kita tambah. Okay, gitulah ceritanya. Alright, habis kat situ situasi nombor 2. So situasi nombor 2, dia katakanlah dia dalam keadaan pegun. Katakanlah dia dalam keadaan pegun, maksudnya lift ni tak gerak lah. Okay, lepas tu soalan kata cari bacaan penimbang. Soalan cikgu, bacaan penimbang kita tengah cari apa? R ke W ke M ke A? Kalau kita tengah cari bacaan penimbang, kita tengah cari siapa sebenarnya? Huruf yang mana ni? Okay, so kita tengah cari huruf R. So untuk situasi gini, R sama dengan apa? Untuk situasi ini, R sama dengan apa? Okay, R sama dengan W. Tak ada ke atas, tak ada tambah, tak ada tolak. Okay, jadi sekarang ni cuba kira. Cuba kira berapa dia punya bacaan penimbang. Bagus, setakat ni semua orang betul. Ada yang tak ada unit tapi cikgu pejam mata je lah. Okay, so 981. Kenapa? Sebab ingat formula untuk berat adalah mg. So M adalah 100, G adalah 9.81. Dapatlah 981 Newton. Jadi kalaulah dalam lift tu tak gerak. Okay, bila lift tu tak gerak, korang tak rasa apa-apa lah. Okay, itulah realitinya. Kalau itulah berat sebenar korang, gitu jugalah. Okay, bacaan dekat atas penimbang.
Okay, so ini adalah situasi dia. Jadi apa yang kita dapat daripada sini adalah kita kena ingat, okay, dalam soalan dia ada banyaklah situasi dia boleh bagi. Kejap ya, bagi cikgu. Okay. Ada banyak situasi dia boleh bagi, tapi benda yang kita kena ingat, okay, adalah R tu adalah bacaan penimbang. Okay, ini adalah perkataan-perkataan yang dia boleh guna. R tu adalah bacaan penimbang. R tu juga adalah berat ketara. Okay, apparent weight. Maksudnya berat yang dirasa lah gitu. Apparent weight. Okay, dan pada masa yang sama, tindak balas normal. Okay, tindak balas normal ataupun normal reaction. Jadi, dalam soalan ke apa, jangan serabut. Dia minta baca penimbang, maksudnya cari R. Dia minta berat ketara, dia cari R. Dia minta tindak balas normal, still dia tengah cari R. Okay, had ni, siapa ada soalan nak tanya? Okay, jom. Kalau gitu, okay, setakat ni lah saja nak buat survey 1 sampai 8 kat mana kita? 1 tak faham, 8 faham. Kat mana kita? Okay, so jom kita tengok soalan ni kejap. Okay, kejap ya. Okay, cikgu nak minta soalan ni, tapi kan jangan buat A dulu, sabar, kena tutup. Nanti kan semua serabut dengan soalan A. Cikgu nak minta buat soalan B jap. Buat soalan B dulu. Dia kata adalah orang ni, dia berdiri dekat dalam lift. Tak tahu kenapa dalam lift tu ada pemberat. So berdiri atas pemberat. Jisim dia 50 kg, kira bacaan di atas pemberat jika lift sedang memecut ke bawah dengan pecutan 1.5 ms negatif 2. Kira bacaan di atas pemberat jika dia memecut ke bawah dengan 1.5. Jap, seminit. Berapa, bacaan di atas pemberat. Maksudnya kita tengah cari huruf apa semua? Huruf apakah yang sedang kita cari? Itulah dia, asalkan kita faham bahawa bacaan di atas pemberat adalah R. Okay, benda yang sama sahaja. Okay, dah, teruskan. Carilah jawapan yang sepatutnya. Okay, Swita betul, Ami, Syirah betul, Brandon betul, Husna betul, Danish betul, Inara betul, Inara unit biasakan, Najihah Mizan betul, Amar betul, Amanda betul, Rabiatul betul, Nisa, Alia, Eli, Lalita betul, Fatin, Farhana betul, Syah betul. Okay, so ramai-ramailah kita. Yang mana tengah buat tak apa, type je dulu. Okay, memecut ke bawah. So kalau dah tahu dia memecut ke bawah, maksudnya R sama dengan W tolak ME. Okay, so kita nak cari R lah ni. So M adalah formula dia MG kan. So 50 darab dengan 9.81 tolak 50 darab dengan 1.5. Kira-kira dapatlah 415.5 Newton. Dah siap. Okay, so kalau tak sure tengoklah. Okay, nombor dia kecil daripada sepatutnya, daripada berat sepatutnya kan. Jadi logiklah sebab dia tengah turun ke bawah dengan pecutan. Okay, tu jawapan untuk B Cikgu highlight jap. Selesai. Okay, warna lain. Sabar. Selesai.
Okay, sekarang barulah cikgu padam soalan ni. Tolong jawab soalan A. Sama je situasi dia. Okay, kira bacaan pemberat jika lift tersebut sedang bergerak ke atas dengan laju seragam 5 ms negatif 1. Kira. Buat jap, tengok dapat apa. Dekat ni tak ada orang betul lagi. Okay, Syira betul. Mizan betul. Yang cikgu tak sebut tu kemungkinan besar salah. Ataupun cikgu terlepas nama korang. Amni betul. Brandon betul. Oh, stres kan? Tak apa, slow-slow. Patricia betul. Okay, Amanda betul. Fakiha, cikgu rasa ada typo somewhere. Sebab nombor tu dah dekat tapi tak sama. Okay, Syah betul. Husna betul. Najihah betul. Okay, so harap tidak stres. Math ni. Kita tengok situasi dia. Korang. R, kita tengah nak cari R. Ni semua orang tahu nak cari R. R sama dengan berapa dalam situasi ni? Cuba bagi tahu cikgu. R sama dengan berapa? Nak tengok sikit jawapan korang. Tengok R sama dengan W. Allah. W tambah MA. Salah sungguh. Kenapa salah ni korang? Hal laju seragam. 5 ms negatif 1 ni bukan pecutan. Jangan main masuk je nombor. Mana boleh sesuka je hati tiba-tiba A ni jadi 5. Padahal A tu pecutan. 5 ni laju. Okay. So katakanlah nak juga guna formula ni. Okay fine. R sama dengan W tambah MA kan. So berat dia adalah 490.5 tambah M dia 50. Korang kalau laju seragam constant speed, pecutan berapa? Kalau laju seragam, okey tak makin laju, tak makin slow, pecutan seragam hal laju seragam, pecutan berapa? Kosong. Nampak? Sebab itulah formula dia R sama dengan W je. Sebab tak kira lah laju dia laju mana pun, dia still kosong sebab seragam. Okey, sebab tu formula dia kalau dia dalam laju seragam, tak ada benda ni sebenarnya sebab ending dia tambah kosong juga. So, itulah hati-hati. Jangan tengok pegun sahaja. Okay, kalau dia bergerak pun tapi kalau seragam, still R sama dengan W. Okay. Sebab benda ni yang berubah ni hanya bila ada pecutan. Sama ada pecutan ke atas ke bawah. Okay, hanya maybe kan tadi awal-awal cikgu tanya kan, siapa yang tak rasa apa-apa, tak rasa beza tu maybe lift korang tak memecut. Gitu, maybe lift korang tu constant je speed dia. Okay, maybe lah. Alright, anyway macam tu lah cerita dia. Kalau pecutannya seragam, tak, seragam tu maksudnya sama. Seragam tu maksudnya sama. Kalau kata pecutan dia seragam 2, so pecutan dia 2 lah. Okay, sebab pecutan tu maksudnya laju berubah. Pecutan tu maksudnya bila ada laju berubah per masa. Jadi kalau laju seragam maksudnya laju dia tak berubah. Jadi tak adalah pecutan. Tapi kalau pecutan seragam, dia still ada pecutan. Faham tak? Kalau pecutan seragam macam ni, pecutan seragam lah 1.5. Okay, cuma laju seragam yang pecutan dia sifar. Gitulah ceritanya. Alright, selesai dah. Habis dah pasal lift. Okay, nak masuk pasal takal ni. Okay, dah habis dah pasal lift. Cikgu nak masuk pasal takal. Okay, so takal tu yang mana satu? Takal tu adalah, jap sabar, lift dulu. 1 sampai, berapa yang nombor nak bagi? 7 lah, 1 sampai 7 kat mana kita?
Ha, terima kasih Husna. Okay, spesifik sama nombor dia. Alright, so anyway sekarang ni okay lah, cikgu nak proceed ke takal Kita proceed ke takal. Okay, so untuk takal ni, alright, ni nama dia takal. Okay, ni nama dia takal bila ada benda pusing-pusing ni. Okay, bunyi ngik tu bila ada apa tali tu kan, kita tarik benda, takal lah tu. Ya, takal under daya gerakan. Yes. Okay, takal still dalam daya dan gerakan. Alright, so sekarang ni cerita dia sama je korang. Cerita dia sama, cuma ada beberapa benda tambahan. Okay, tadi ni lift. Tadi ni lift. Okay, ni pemberat pasal ada orang. Okay, daya ke bawah apa korang? Apa daya ke bawah? Simbol pun boleh. As in huruf apa kalau ke bawah? Kalau ke bawah W kan? Betul. Okay, so kalau ke atas apa? Okay, R. Yes, betul lah tu R. Daya tindak balas normal. Very good. So benda yang sama je dengan sistem takal ni. Beza dia adalah kalau ke bawah dia W, ke atas dia R tu tukar kepada T. Okay, R tu kita tukar kepada T. Tapi konsep still sama. Okay, konsep still sama. Okay, kalau tadi kita belajar kalau dia memecut ke atas, formula dia adalah R sama dengan W tambah MA. Jadi sekarang ni kalau orang ni tarik laju-laju, dia memecut ke atas, formula dia adalah T sama dengan W tambah MA. Sama je. Okay, fizik nampak macam banyak tapi kebanyakannya dia derive daripada benda yang sama. Okay, so kalau contoh tak ada pecutan, maksudnya ataupun di dalam keadaan pegut. Okay, tadi kita belajar R sama dengan W. Tapi sekarang kita nak belajar pasal tali ni, T ni tension, tegangan tali. So T sama dengan W. Okay, kalau kita belajar tadi dia memecut ke bawah, formula dia R sama dengan W tolak MA. Sekarang ni T sama dengan W tolak MA, benda yang sama. Okay, contoh soalan. Kalau cikgu cakap objek ni 1 kg, katakanlah benda ni 1 kg. Sekarang ni bila dia tahan, pegang benda ni, okay, dia tak gerak. So bila dia tak gerak, berapa nilai T? Cikgu ulang soalan. Budak ni dia tengah pegang tali menyebabkan pemberat ni tidak bergerak. Okay, so bila dia tak bergerak, soalan dia adalah berapa nilai T? Nilai, bagi nombor. Okay, kebanyakannya betul. Very good, very good. Okay, so sekarang ni kita tahu bila dia tak bergerak, maksudnya konsep dia yang pegun ni lah. Okay, so bila pegun, suruh cari T. T sama dengan W. W bukan 1 kg sebab 1 kg ni M. Jadi untuk dapatkan W, formula dia adalah M G. So M adalah 9 1 kg. G adalah 9.81. Okey, daripada sini kita dapatlah 9.81 Newton. So benda yang sama je. Okey, still benda yang sama, cuma dalam situasi ni kita tak guna huruf R, kita guna huruf T. Okey, cikgu bagi masa 30 saat untuk bertenang sekejap. Okey, brain. Okey, mana yang perlu sebelum kita try buat soalan lain. Sebab ni dah tak ada explanation dah. Memang soalan dia gitulah pusing-pusing. Okay, so berdasarkan apa yang kita baru tengok dekat sini. Okay, 1 sampai jap. 1 sampai 11, kat mana kita? 1 sampai 11, kita di mana?
Oi, kita bagi limit 11 je. Okay, so baik, mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Cikgu just nak tengoklah sekarang ni orang berapa macam tu. Okay, sekarang berdasarkan maklumat yang kita baru belajar ni, kita buat soalan. Okay, tak mau yang ni. Kita buat yang ni. Right, nombor je berubah sebenarnya. Nombor je yang cikgu ubah. Okay, tolong soalan ini. Seorang budak lelaki menarik tali yang bersambung ke sebuah takal. Katakanlah dalam keadaan pegun, at rest, kira tegangan tali. Okay, jawab soalan A dulu. B cikgu tutup jap supaya korang dapat fokus tenaga ke soalan A sahaja. Elok, setakat ni semua orang betul. Okay, tahniah. Share jawapan, share. Bagi jawapan. Ingat biar salah tapi buat daripada tak buat langsung. Hebat kan? Semua betul. Okay, so at rest. Kita nak cari T kan? Okay, kalau at rest, T dia macam mana korang? T sama dengan apa? Kalau at rest. Okay, at rest T sama dengan W je. Tak ada tambah, tak ada tolak. Ingat tau, konsep yang sama kalau dia bergerak dengan ke atas ke bawah dengan laju seragam. Sama je konsep dia. Okay, T adalah W di mana W adalah M, G. So M adalah 5, G adalah 9.81. So dapatlah jawapan 49.05. Yes, itulah dia cerita dia. Selesai. Tak cantik pula tulisan. Sabar jap. Okay, gitulah. Okay, habis kat sini soalan A. Ya, so okay, dia macam ni lah. Dia yang tanya soalan SPM macam ni ke? Ya, macam ni lah. Cuma, okay, bila dia buat dalam satu soalan yang panjang tu, soalan A dia tak adalah terus ni je. Dia tanyalah apakah maksud berat, okay, ataupun apakah nama daya X. Dia bagilah benda-benda macam tu. Lepas tu dia tanya, apa jadi kalau kita tambah berat? Okay, apa jadi? Terangkan jawapan anda. Macam tu. Alright, benda-benda gitulah. Alright, so sekarang tolong buat soalan B pula. Sila jawab soalan B. Kalau dalam SPM lagi banyak tanya konsep ke pengiraan. Okey. Dari segi markah, kira-kira maybe 20%, 15 to 20% sahaja. Yang lain konsep. Tapi formula penting. Sebab formula tu kadang-kadang dia boleh menjawab konsep. Tapi dari segi pengiraan biasanya dalam 15 to 25, kenapa bertambah? 15 ke 20%. Tak banyak sangat kalau korang tengok betul-betul. Okay, so bagus. Setakat ni tengok macam semua orang betul. Okay, dia memecut ke bawah. So bila dia memecut ke bawah, maksudnya kita dah tahu dah mesti T sama dengan W tolak MA. Okay, so W tadi kita dah tahu dah 49.05. Okay, tolak dengan MA. So M adalah 5, A adalah 9.81. Apa lagi? Kita pun kira dapatlah 39.05 Newton. Dah siap. X tu daya tegangan. X tu adalah T. Dalam tali kita akan guna huruf T. Okay, A bukan 2 ke? Yes, betul tu. Pandai anak-anak. Cikgu lah yang salah masalahnya ni. Maaf ya, dalam hal ni cikgu bersalah. Sorry. Kenapa cikgu tulis A? Dah. Dua. Gitu. Okay, A adalah 2. Okay, so boleh itulah ceritanya. Habis kat sini. Okay. Itulah situasi dia. So dalam exam macam mana lagi dia nak tanya? Dia tanyalah kalau tambah berat dia jadi apa. Gitu. Alright.
So, upgrade sikit. Okay, takkan sampai had tu je kan. Kita mestilah upgrade pengetahuan. So, macam mana soalan atau situasi bila dia upgrade? Nah, nampak tak? Tadi ada seorang pegang. Okay, satu lagi je objek. Sekarang ni ada dua pula objek. Sudah, macam mana? Okay, semua orang bertenang dulu. Okay, bertenang dulu. So, benda pertama dia akan kata, ini je maklumat dia bagi, tiba-tiba dia minta pecutan dan tegangan tali. Okey, cikgu susun soalan ni terbalik. Biasanya sepatutnya dia tanya pecutan dulu. Okey, sepatutnya dia tanya pecutan dulu. Okey, dekat sini cikgu akan ajar dia. Okey, teknik ni dah lama ada. Teknik ni dah lama ada, memang wujud dari zaman dahulu lagi. Cuma cikgu je sesuka hati bagi nama. Cikgu panggil nama dia buka lipat. Kenapa cikgu bagi nama buka lipat? Sebab waktu tu je yang cikgu ada idea lah. Okay, so kenapa nama dia buka lipat? Sebab cuba tengok dekat sini, ni 10 kg kan? Cuba tukar kg kepada Newton, maksudnya 10 kg, cuba tukarkan kepada dia punya berat. Cuba tukar 10 kg kepada berat. Okay, so 10 kg darab dengan 9.81 akan dapat 98.1 Newton. Betul, pandai. Okay, 4 kg cuba tukar kepada berat. Sembilan point 24. Pandai. Okey, sekarang ni apa maksud buka lipat? Buka lipat tu masa ni cikgu lukis Okey, satu belah hijau. Ni adalah yang 4 kg ni tau. Hijau. Okey, lepas tu satu lagi ni warna oranye. Sabar jap. Satu lagi warna oranye. Okey, bayangkan dia macam ni, dia terlipat. Bayangkan macam lipat, buku lipat tu. Okey. So buka lipat maksudnya yang ini kita akan pindahkan macam ni. Yang ni kita akan pindahkan macam ni. Okay, jadi sekarang ni cikgu nak tanya. Berdasarkan apa yang kita sibuk kira-kira tadi tu, cuba bagi tahu cikgu berapa nilai yang cikgu nak tulis dekat sini. Berapa dia punya daya. Asal-asal dia tadi macam ni. Asal-asal dia yang ni, tapi sekarang kita buka dia punya lipatan, dia ke kanan. Berapa bacaan dia sekarang? Okay, so dia akan jadi 98.1 Newton. Kenapa 98.1? Sebab dia benda yang sama dengan benda yang ni. Cuma daripada tadi ke bawah, sekarang kita buat dia ke tepi macam ni. Okay, so 98.1. Okay, sekali lagi cikgu ulang. Kenapa tiba-tiba dia macam tu? Itu yang cikgu kata. Tadi dia ke bawah. Ke bawah 98.1 tapi sekarang cikgu nak luruskan dia. So sama je, dia still 98.1. Okey, kalau gitulah berapa pula yang belah kiri ni? Okay, so dekat belah sini dia akan jadi 39.24. Kenapa? Sebab tadi dia macam ni tapi kita buka dia jadi dia lurus macam ni. So dapatlah 39.24. Okay, siap. So sekarang ni okay, kalaulah ni 8 Newton, ni 3 Newton, berapa daya paduan? Kalau ni 8 Newton, ni 3 Newton, berapa daya paduan? What is the resultant force? Resultant force. Okay, so kita tahu resultant force dia adalah 5. Kenapa? 8 dengan 3 ni tolak kan? So dapatlah 5. So sekarang, cuba tengok dalam situasi ni, tolong kira berapa dia punya daya paduan. Berapa dia punya resultant force untuk gambar ni?
Okay. So untuk gambar ni daya paduan dia adalah 58.86. Yes, to the right tu betul tapi kita nak nombor je buat masa ni. Okay, sekarang ni ini adalah kita punya daya paduan. Okay, kita dah ada F. Kita nak cari A. Formula apa yang relate F dan A? Formula apa yang kaitkan F dan juga A? F sama dengan MA, pandai. Jadi F sama dengan MA, F kita 58.86. M kita, okey, ini 4 kg. Ini 10 kg. Berapa total M kita? Okey, 14. Okey, dari situ dapatlah A. Cuba kira berapa A? Ellie, gitu ke unitnya? Kalau A, okay, nombor, okay, Amar betul, Syira, Alia, Roses, Amira, Yasmin, Inara, Ellie, Amanda, Lajunya semua orang. Okay, semua orang betul lah, semua orang betul. Okay, very good everyone. So dari sini korang akan dapat 4.2 ms negatif 2. Itulah dia. So dah dapatlah acceleration. Okay. Tak apa, lepas ni kita buat lagi satu contoh Sekarang ni terima je dulu. Okay, so sekarang tiba-tiba tak habis lagi sebab soalan suruh cari T pula. Okay, katakanlah cikgu ambil yang belah kiri. Okay, korang cuba fikir secara logik kan. Hijau ni 4 kg. Kuning ni 10 kg. Okay, kalaulah tali ni bergerak kan, siapa yang akan jatuh ke bawah? Cikgu ulang. Ni 4 kg, ni 10 kg. Kalau dia tengah bergerak, siapa yang akan jatuh ke bawah? Kalau ikut logik. Okay, mestilah benda yang lagi berat kan. Okay, macam jongkan-jongkit, mestilah lagi berat. So 10 kg akan turun bawah. So kalau 10 kg turun bawah, maksudnya hijau ni akan ke atas. Okay, hijau ni akan ke atas. Jadi dia akan ke atas dengan pecutan A. So tadi kita belajar kalau ke atas dengan pecutan, formula T apa? Kalau dia memecut ke atas, T formula dia apa? W tambah MA. Very good. Kira lah. Okay, jap, sabar-sabar. Kira tu kira juga. So W dia adalah 39.24 tambah. Okay, kita tengah cakap pasal dia seorang je. Jadi berapa M kita? Kita tak cakap pasal keseluruhan sistem. Kita tengah cakap pasal dia seorang. So M kita 4 sahaja. A kita 4.2. Cuba kira. Okay. Bila kita tekan kalkulator elok-elok, kita akan dapat nombor 56.04 Newton. Betul lah tu. Okay. So itulah nilai T dia. Okay. Sekarang ni, sekejap cuba korang buat sendiri tapi buat untuk yang warna oranye. Okay. Buat ikut apa yang korang dah tahu tadi. Kali ni dia bergerak ke bawah. Okay. Dengan pecutan. Cuba kira T dia. Kira lah. Tengok dapat berapa. Okay, Roses betul, Amar betul, Nisa betul, Swita betul, Amanda betul. Yes, unit adalah Newton sebab tegangan tali adalah sejenis daya.
Yasmin betul, Alia betul, Farhana betul, Husna betul, Barman betul. Yang cikgu tak sebut tu most probably salah lah. Tapi jangan risau, bertenang. Better salah dari tak buat. Okay, Lalita betul, Damia betul, Inara betul. Okay, so kita dah tahu dia ke bawah kan? Kalau ke bawah, formula dia adalah W tolak M A. So T kita adalah W. W kita tadi, kali ni kita kena ingat kita tengah cakap pasal 10 kg. Janganlah guna 4 kg dah. Kita kan tengah buat yang oren ni. So 10 kali dengan 9.81 tolak 10 kali dengan 4.2. Okay, tekan kalkulator, sepatutnya kita dapat 56.1 Newton. So kalau korang round off, perasan tak nombor dia lebih kurang je sebenarnya. Okay, sebab T1 sepatutnya nilai dia sama dengan T2. Jadi tak kisah nak buat belah kiri ke, nak buat belah kanan ke, okay, korang still akan dapat jawapan yang sama. Okay, cikgu bagi 1 minit untuk brain benda ni sekejap sebelum cikgu tukar nombor, kita buat last question. Okay, by the way hari tu trial kat mana keluar benda ni? Selangor kot. 4 markah ke 5 markah? Gitulah. Selangor Oh, yang monyet yang pisang tu. Pandai. Ya, betul. Siapa yang macam tertanya-tanya dalam exam dia tanya macam mana, pergi check Selangor set 2 rasanya. Set 2 paper 2. Okay, cikgu bagi masa 1 minit untuk print benda ni. Sebelum cikgu padam, lepas tu cikgu tukar nombor, kita buat last question. Alright, so math. Cikgu padam tak tahu. Siapa yang tak sempat nak brain tu, screenshot jap. Cikgu bagi 5 saat sebelum cikgu padam. Perlu kira dua-dua ke satu je? Okey tak, kira satu je sebab jawapan dia still akan sama. Kira satu sahaja. Okey dah, bye. Cikgu tukar nombor sekarang. Tiba soalannya adalah yang ini katakanlah sabar kejap. Katakanlah 7 kg. Ini adalah 2 kg. Okey, satu-satu tau semua orang kita buat sama-sama. Okey, buat sendiri tapi step by step. Soalan pertama cikgu adalah cari dia punya F dulu. Maksudnya daya paduan, cari dia punya A dulu, pecutan. Cari dia punya A dulu. Soalan pertama adalah calculate dia punya acceleration ataupun pecutan. Tolong. Okay, Amni laju betul. Amanda kira balik. Husna kira balik. Najiha soalan cikgu pecutan bukan daya. Dah separuh jalan dah tu Najiha. Habiskan. Swita betul, Brandon betul, Lalita betul. Okay, roses gitu. Unit jangan lupa. Dalam exam tak letak unit salah ceritanya. Rinesh, kira balik. Syirah betul. Farish, negatif 2 ya. Ada belakang tu.
Yasmin, unit salah tapi nombor very good, betul. Okay, Amar betul. Nisa betul. Fatin betul. Yasmin betul. Okay, cikgu bagi masa sikit untuk kira menaik. Okay, Najihah, Fakihah, Syahidah betul. Fakihah negatif 2 ya unitnya. Penat dah buat kira-kira, tiba unit yang salah. Okay, Husna betul. Okay, Danish, try sikit lagi. Cikgu rasa salah dekat mana-mana tu, kira tu. Okay. Jom. So, first kali kita cari berat dia ni, kita cari berat dia ni juga kan. So, berat yang ni 2 kali 9.81. 9.81 dapatlah 19.62 Newton. Yang ni pula 7. So, 7 kali 9.81 dapat 68.67 Newton. So, ni masih berlipat ni. Bukalah lipatan dia. So, bila kita buka lipatan dia, 68.67 ke sini Newton. 19.62 ke sini Newton. Okay, so nak dapatkan A, kita kena cari F dulu. So F adalah 68.67 tolak 19.62. Sepatutnya dapat 49.05 Newton. Tak habis lagi, bukan tu soalan dia. Soalan dia nak A. So dah ada F. Nak cari A. F sama dengan MA. So 49.05 sama dengan M dia berapa dalam ni? Berapa kita punya M? Okay, M kita adalah 9 sebab 7 tambah 2. Carilah A. So A adalah berapa dah tadi? Tolong. Terima kasih. 5.45 ms negatif 2. Siap. Okey, pandai. Sekarang soalan B. Bolehkah ambil 5.5? Boleh juga sebenarnya. Kita ambil lah 5.45 lagi tepat. 2 tempat perpuluhan. Okey. Alright, so untuk soalan B, cari tegangan tali, tension. Laju, sabar, cikgu baru nak kira. Tapi tengok jawapan sama sebetul lah kot. Okay, Amni betul, Swita betul, Syira betul, Yasmin tengok balik, Najihah, Syahidah, Fakihah, Brandon, Roses betul. Amar betul. Tak kisah tau ambil yang kuning ke yang oren ke, jawapan dia akan tetap sama. Nazwin betul. Okey Dani, kira balik. Cikgu rasa ada salah formula T. Ingat kalau dia ke atas, kita tambah. Kalau dia ke bawah, kita tolak. Okey, Inara betul. Yasmin tengok balik. Nisa tengok balik. Najla betul. Mana-mana ambil pun tak apa. Jawapan akan sama. Husna betul. Alia betul. Okey. So, Amanda betul. Alright, jom kita ambil warna hijau dulu. Katakanlah kita ambil warna hijau. So, hijau tu dia akan turun ke dia akan naik? Ni kena betul sebab kalau tak formula dia jadi salah. Yang ringan akan naik. Logiknya bayangkan jungkat-jungkit. Okey, kalau ada orang berat dengan orang ringan duduk, yang ringan akan naik kan? Samalah. So, yang ringan akan naik. So, bila dia naik, kita tahu formula dia adalah T sama dengan W tambah MA. So, W dia je lah. Jangan ambil W orang lain. W dia je. 19.62 tambah M, jangan ambil semua. Tu yang nombor jadi besar sangat tu. Kita tengah cakap pasal belah hijau ni je. So, dia je lah. Okay, so tambah dengan 2 darab dengan A. A kita dah dapat tadi. A kita 5.45. So, kita dapat 30.52 Newton. Yes, Yasmin betul. Very good. Okay, kalau rasa macam tak puas hati,
Okay, buat satu je. Exam dia minta satu je. Okay, sebab tenggangan tali diorang memang sama. Tapi kalau korang ada masa, buat dua-dua on the side. Gitu. Maksud cikgu just untuk check. Sebab kalau tiba-tiba jawapan korang lain, salah lah tu. So kita tahu dia gerak ke bawah. So T sama dengan W tolak MA. Okay, so sekarang ni W adalah 68.67. Sebab kita tengah cakap pasal yang 7 kg ni. Tolak dengan 7, A still sama 5.45. So mesti dapat jawapan lebih kurang. Cikgu tak kira lah, tapi mesti area-area sini juga. Sebab mana-mana T pun sama dalam satu sistem. Itulah ceritanya. Okay, so kalau korang kalau jawapan soalan dia boleh buat satu juga dulu. Satu je, buat satu je. Sebab soalan akan bagi tahu dia yang mana. Okay, soalan akan cakap dia nak yang belah mana. Kalau dia tak cakap mana-mana pun tak apa. Okay, so siapa yang macam nak buat soalan yang macam ni, okay, lebih kurang soalan tambahan yang ni, pergi cari soalan Selangor 2021. Ada soalan monyet. Okay, carilah. Nanti korang boleh dapat tips. Nampaklah apa yang cuba cikgu sampaikan tu. Okay, gitulah ceritanya. Alright, so dah habis.